Takdir adalah hasil garapan oleh Syafiq Amin. Takdir boleh diungkapkan sebagai suatu perkara yang sudah tertulis sekian lamanya. Bukan semua manusia melalui takdir hidup yang sama. Mungkin kisah mereka kedengaran serupa, namun dari jalan cerita jauh sekali untuk disamakan. Aku mula mengenal makna takdir lebih mendalam ketika berlakunya satu episod hitam yang hingga ke hari ini aku masih ingat, meskipun hampir 5 tahun sudah berlalu. Ia terjadi ketika aku menghantar satu mesej WhatsApp kepada sahabatku, Razin Hakimi. Aku bertanyakan kepada dia bila dia berkelapangan untuk menemaniku dalam perjumpaan bulanan dengan doktor disebabkan kemalangan yang hampir meragut nyawaku beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa ini. Dia seakan-akan tahu niat aku. Lalu mesej aku dibalas, "Boleh je, besok pagi aku ambil kau." Diikuti dengan emotikon senyum. Secara jujurnya, aku merasa sedikit bersalah kerana kekerapan meminta pertolongan daripada dia. Namun, siapa lagi aku boleh harapkan jika kedua orang tuaku terikat dengan komitmen kerja. Kami pun bergerak seperti yang dijadualkan. Dari mula keluar rumah sehinggalah pulang daripada klinik yang terletak di pinggir bandar Baru Bangi. Segalanya berjalan lancar dan cuaca pada hari itu seakan-akan tenang. Saat aku mulai melangkah keluar dari keretanya, aku mempelawa dia untuk datang ke rumahku pada malam nanti. Lelaki dan aktiviti melepak boleh diibaratkan bagai isi dengan kuku. Razin pun segera membalas, "Settle, malam nanti kita jumpa." Aku pun senyum tanpa menduga bahawa itulah kali terakhir aku melihat wajahnya dan mendengar suaranya. Usai waktu berbuka, aku mendapat satu panggilan telefon daripada kenalan kami, Farhan namanya. "Babe, aku nak bagi satu berita buruk ni. Buat relax, buat bersabar, okey? Kawan kita Razin dah tak ada. Dia meninggal sebab aksiden." Aku membalas, "Kau biar betul. Baru tadi petang aku jumpa. Dia sendiri yang hantar aku pergi klinik." Farhan kemudian berkata yang berita yang disampaikan itu benar setelah dia sendiri mendapat kepastian daripada kenalan kami yang lain. Aku terduduk, keluh tanpa sebarang kata. Perasaan cemas mula menyelubungi mindaku. Dengan keadaan bercelaru dan panik, aku cuba sampaikan berita buruk ini kepada orang tuaku dan bergegas mengatur langkah pergi ke hospital seperti yang diberitahu oleh Farhan. Sepanjang perjalanan, aku masih terkejut dengan berita ini sambil dihujani mesej yang diterima daripada kenalan sekolah. Usai tiba di hospital, aku seakan tewas. Tewas melihat ramai kenalan rapat kami yang menangisi pemergian Razin. Mereka yang mengenaliku pasti tahu bahawa aku ini seorang yang nampak sahaja tegas di luar. Namun, mereka semua terkejut saat aku menunjukkan betapa rapuhnya aku di dalam. Dengan air yang mata masih mengalir, aku kuatkan diri bagi mendapatkan penjelasan daripada penjaga arwah Razin. Allah, Allah, Allah. Perkataannya hanya mampu aku ungkapkan saat mendengar penjelasan. Arwah meninggal disebabkan kecuaian pemandu kereta yang memasuki seleko sehinggakan arwah tidak sempat mengelak, mengakibatkan impak pelanggaran yang terlalu kuat mendatangkan kecederaan serius pada kepalanya. Arwah kemudian disangka meninggal dunia di tempat kejadian saat umat Islam lain sedang berbuka puasa. Usai daripada itu, aku dan keluarga beransur pulang bagi memberi peluang kepada keluarga terdekat arwah untuk memberi sokongan moral kepada penjaga Razin. Malamnya, aku tidak boleh tidur kerana masih terkejut dan menolak untuk menerima pemergian beliau. Satu demi satu memori mula muncul, bermula dari tadika sehinggalah pada hari kejadian. Banyak kenangan manis yang diingati, sehingga aku tersenyum sendirian seketika mengenangkan kerenah kami berdua. Akan tetapi saat itu aku mulai sedar bahawa bila hari esok menjelma, Razin tiada lagi dan akan pergi ke negeri abadi buat selamanya. Hari pengebumian, aku hanya mampu melihat dari jauh. Dengan tongkat yang kukuh membantuku untuk berdiri, perasaan kesal mula menyelimuti fikiran.
Kekesalan tidak dapat berbakti buat kali terakhir untuk Razin. Sehinggakan aku berdoa kepada Tuhan untuk sembuhkan kaki kananku yang patah ini sementara. Sudah mencukupi bagi aku berbakti buat kali terakhir. Apakan daya, seorang manusia hanya kembali kepada pencipta saat ditimpa kesusahan. Sedangkan sebelum ini, lena diselimuti dengan nikmat dunia. Majlis bagaimanapun berjalan dengan begitu lancar, diselangi dengan cuaca yang mendung dan angin yang nyaman menerpa wajah. 3 hari selepas pengebumian, aku mengelamun seketika kerana masih terpukul dengan pemergian Razin. Aku cuba untuk tepis lamunan itu, namun kali ini aku melihat daripada sudut yang berbeza. Sudut di mana tertulisnya takdir untuk Razin pergi selamanya. Aku kembali teringat bahawa selama ini dialah yang selalu menemaniku untuk segala urusan hospital. Dia jugalah yang tidak pernah jemu untuk kunjungi rumah aku tiap hujung minggu, sehinggakan aku sudah boleh menjangka bila dia akan datang ke rumah. Bila dikenang semula, usianya masih muda untuk diambil nyawanya. Banyak lagi perkara yang belum dikecapi untuk kenangan usia senja kelak. Hingga ke hari ini, perlahan-lahan aku menerima pemergian dia, meskipun masih tenggang yang dialog terakhir kami berdua. Pemergian Razin aku jadikan satu asbab untuk aku berfikir bahawa takdir adalah perkara yang sudah tertulis, namun kematian adalah perkara yang sukar dijangka. Di sinilah aku diberikan sebuah pena untuk mengarang kembali episod kebangkitan aku dalam meneruskan kehidupan tanpanya. Terima kasih sahabat untuk segalanya. Terima kasih kerana sentiasa hadir saat aku susah dan senang. Terima kasih untuk segala kenangan. Aku di sini hanya mampu mendoakan kesejahteraan kau di sana. Pertemuan kita mungkin terhenti di sini, namun percayalah, kau akan sentiasa diingati. Al-Fatihah untuk Muhammad Razin Hakimi bin Zailani.